Tengah berjalan keluar daripada kelas, terlihat seorang lelaki yang sangat tampan. Lelaki tersebut melihat aku. Oh, ouch. Boom, jatuh tangga. Lalu aku berdiri dalam keadaan yang gembira. Tiba-tiba lelaki itu nyanyikan satu lagu. Janam 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 zat janai Kazam zume kazam akilnai. Hujan Meri subah. Dia sambung lagi sampailah banjir. Cinta pandangan pertama, diuji pertama dengan cinta. Ada orang kata, ulama kata, Buya Hamka kata, cinta itu diibaratkan dua hati menjadi satu. Itu namanya cinta. Tetapi pepatah yang satu lagi, mungkin pepatah saya lah, cinta itu seperti kudis dan kura. Pernah ada kudis? Bila kita ada kudis, pernah? Pernah. Kudis ni, kalau kita ada kudis di tangan, di kaki, di badan, kita garu. Ho, ha, ho, ha, ho. Sedap tak? Sedap tak? Sedap. Kalah makan KFC. Sedap. Tapi tiba-tiba kita tengok, ya Allah, dah merebak ke atas. Garu sedap-sedap, naik. Last, potong kaki. Jadi itulah cinta. Dia seperti kurap dan kudis. Jadi seorang manusia diuji pertamanya dengan cinta. Bila kita duduk dalam keadaan cinta dengan seorang laki-laki ataupun perempuan, anggaplah itu adalah ujian. Cinta tak salah, tetapi perbuatan daripada cinta itu yang salah. Perbuatan daripada cinta itu yang salah. Jadi kalau kita diuji dapat menembusi daripada benda tersebut, alhamdulillah kita berjaya daripada level yang pertama. Dan di saat kita diberikan ujian oleh Allah Ta'ala, pastinya janganlah kita pernah berserah, tapi berserahlah kepada Allah. Kita jangan berserah. Bagi saya, prinsip hidup saya pernah juga duduk dalam keadaan tak duit, minum air pahit. Pernah minum air pahit? Itu bulan puasa. Memang tak ada duit, yang ada boleh minum air pahit. Allahu Akbar, itu memang betul-betul teruk. Pernah saya ada RM1, handphone tak ada internet. Bila tak ada internet, pergi kedai mamak je lah, beli air satu teh ais RM1. Duduk daripada situ lepas maghrib sampai 2 pagi, semata-mata nak main. Memang tak ada duit zaman dulu waktu belajar. Tapi jangan pernah berserah. Ini adalah ujian yang Allah nak didik kamu. Macam mana satu hari Allah bagi duit yang banyak kepada kamu. Allah nak bagi kadang-kadang, oi, dalam bank aku tiba ada 10,000 lah. Nak buat apa ni? Enjoy. Pergi mana? Ikut orang lah. Pergi mana? Audition. 10,000 pergi buat audition. Baik, hadirin dan hadirat mahasiswa dan mahasiswi yang dimuliakan Allah. Bagi saya, jikalau kita adanya satu benda yang diberikan ujian, ingatlah satu benda, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Pepatah Arab yang sangat pendek tetapi dia memberi makna yang besar. Barang siapa yang mengenal dirinya siapa, maka dia kenal Allah Ta'ala. Kenapa Allah jadikan aku macam ni? Macam ni. Kenapa diletakkan di Universiti Utara Malaysia? Kawan aku duduk Universiti Teknologi Mara, kawan aku duduk di USIM, kawan aku duduk di KUIS. Kenapa aku duduk di UUM? Kita kenal dulu kita ni siapa. Bila kita kenal diri kita, maka kita kenal Allah. Bukan kenal diri duduk depan cermin. Kakak, duduk depan cermin. Ustaz, saya kata kalau nak kenal diri, kena kenal Allah, kena kenal diri. Duduk depan cermin. Kita duduk depan cermin buat apa? Picit jerawat. Picit jerawat. Itu bukan kenal diri. Kenali diri. Kenapa Allah Ta'ala ciptakan daripada kita adanya 2 telinga, 2-nya mata, 2-nya lubang hidung, 2-nya tangan, 2-nya kaki, tapi 1 je lidah, tapi 1 je lisan. Kenapa? Kerana Allah nak kita dengar lebih daripada bercakap, tengok lebih daripada bercakap, berjalan lebih daripada bercakap. Tapi hari ini semua orang nak bercakap. In ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu.
Jikalau datang kepada kamu orang-orang fasik, sampaikan berita, fatabayyanu, hendaklah kamu selidik mengkaji terdahulu. Tapi hari ini semua orang nak keluarkan fatwa sendiri. Semalam kes Alif Aziz curang, gila. Baca komen dekat Alif Aziz tu, tak guna punya jantan macam ni. Kat sini ada juga komen. Betul ke gosip-gosip ni? Tapi kita terlupa kalau seorang itu dia diuji daripada kesibukan ataupun keruntuhan rumah tangga. Kita duk hina. Baru-baru ni juga terjadinya seorang non-Muslim yang menghina Nabi. Yang tu kita langsung tak bangkit. Yang kes curang mencurang ni kau nak bangkit pula sampai hina rumah tangga orang. Yang orang menghina Nabi, kita senyap. Sekarang Nabi dah tak ada. Jangan main-main. Inilah bab akidah, keimanan kita. Iman. Apa maksud iman? Lagu Raihan sebut, iman adalah mutiara di dalam hati manusia yang meyakini Allah Maha Esa, Maha Kuasa. Iman mutiara. Adakah iman mutiara itu ada dalam hati kita? Sebab itu kalau kita nak tahu kita ni orang yang beriman, tengok situasi kita. Kalau berlaku satu benda, adakah kita nak sibuk dengan manusia ataupun sibuk dengan agama ataupun Nabi, dengan Allah? Jadi fikirkan dulu pertama, siapakah diri aku? Kalau orang laki-laki dia ada cara dia, kalau orang perempuan dia ada cara dia. Tapi malam ni ramainya perempuan. Tanda akhir zaman, laki sudah pupus. Cuba tengok belah sana, boleh kira dengan jari. Masya Allah, tabarakallah. Jadi bila sebut tentang memikirkan diri, kena tengok dulu. Kalau laki dia ada style dia. Laki dia terutama rambut. Tengok rambut aku. Nak siap 1 jam. Betul. 1 jam saya bersiap. Kalau orang perempuan 1 jam setengah kot. Cik, betul ke Ustazah 10 minit? Ustaz boy, di mana gitu? Sini lah 10 minit je. Tapi Ustazah 10 minit. Tapi yang ni tak tahulah. Mungkin Kalau laki-laki dia ada cara dia sendiri dan perempuan dia ada cara dia sendiri. Mari kita bongkar rahsia perempuan. Sebab hari ni ramai perempuan. Ustazah jangan marah saya. Kan Ustazah ambil mic, dia debat dengan aku pula. Baik. Perempuan. Allah terlalu menjaga seorang perempuan, seorang wanita sampai Allah merakamkan surah An-Nisa. Surah perempuan. Ada tak surah Ar-Rijal, surah laki-laki ada? Tak ada. Perempuan dia ada surah yang khusus, Allah jaga mereka. Jadi perempuan, contoh dia nak main kat sini, dia nak suruh kita pick up diri kita siapa. Main sini, program malam ni, berapa banyak tudung hampa try? Berapa Ustazah? Betul? 2, jujur Ustazah 2. Korang berapa? Ini semua dusta. Laki dia nak main malam ni, dia ikut suka dia. Nak pakai apa? Kain pelikat ke apa ke? Orang perempuan sehari dia pakai tudung bawal. Aduh, tempat gemuk lah. Bawal tak gemuk. Pakai shawl dulu. Pakai bawal pula. Bawal tak boleh lah. Nanti macam ni lah. Pakai siakap pula. Aduh, pakai kedi pula. Macam-macam ikan dia taruh. Itulah namanya perempuan. Pergi mall. Perempuan. Tahu nak makan. Korang nak pergi makan mana? Dia punya mesyuarat makan tu sampai 1 jam. Okey. Makan sana, dah tak makan. Macam contohlah, antara ni dengan ni mana cantik? Kita kata yang ni cantik. Mana ada lah, saya nak yang ni. Lepas tu kau tanya aku dah apa? Itu namanya perempuan. Bila kita tahu twist dia, kuncinya, maka kita akan dapat jawapan. Nak pergi beli baju, laki, contohlah kasut Nike baru keluar dekat Instagram. Keluar, dia tengok, kasut Nike baru keluar edisi yang ke-89. Dia pergi mall, dia beli, dia masuk, ada tak kasut sini bang? Ambil kat saya, saiz 8 contoh. Ambil, terus bungkus balik lah. Tapi perempuan, tengok dia nak beli satu baju je. Mall tu dia pusing 10 jenis, 50 jenis kedai.
Dia masuk dah sekali. Tak adalah baju. Tak adalah baju. 10, 50 kedai dia pergi, tak adalah baju. Itu namanya perempuan. Itu namanya perempuan. Jadi bila kita fikirkan apa yang Allah jadikan kepada kita, kita dapat kunci. Oh, aku macam ni. Aku macam ni rupanya. Banyak lagi. Di antaranya lagi, wanita ni hati dia cepat luntur. Cepat apa? Cepat termakan, betul? Cair. Nyanyi lagu Dinda je. Dinda jangan marah. Oh my god. Contohnya Ustazah perasan apa? Aduh. Contoh. Okey. Jadi itu namanya perempuan. Dia cepat hati dia cair. Cayak. Orang Kedah panggil cayak. Jadi kuncinya itu. Orang lelaki Allah ujinya dengan mata. Mata dia Allah uji. Orang perempuan Allah ujinya dengan mulut, lidah. Sebab itu kalau kuat membawa, lelaki ke perempuan Ustazah? Jujurlah cakap. Perempuan. Ustazah jawab okey. Ustazah jawab perempuan. Tapi pandangan lelaki. Sebab itu sembahyang kita, lelaki kat depan ke perempuan kat belakang? Tu aku dah bagi jawapan dah tu. Lelaki kat depan ke perempuan kat depan? Lelaki kat depan. Kalau lelaki pakai kain pelikat je pergi. Kain pelikat, bila dia sujud, nampak dia punya betis, betul tak? Bulu kaki banyak. Orang perempuan tu tengok, menyampah aku tengok. Menyampah. Tapi cuma terbalik. Lelaki duduk belakang, perempuan duduk depan. Dia pakai telekung pun 1000 rakaat aku boleh semayang. Ke betul? Salah? Satu ni. Dia pun tak tahu nak jawab mana satu. 1000 rakaat pun boleh. Itu pandangan daripada sudut laki-laki. Ada pun perempuan Allah uji dia dengan lidah. Dan hari ini bercakap bukan lidah saja. Dia ada yang berbunyi namanya lidah dan tidak berbunyi namanya jari. Sekarang ni keyboard warrior. Siapa yang paling banyak komen dan komennya paling win, ialah boleh viral. Itu paling orang suka hari ini. Sebab itu ada pendapat mengatakan tahun 2020 ramai jadi gila. Orang depres, tekanan jiwa daripada sudut inilah hina, cacian, makian dan sebagainya. Jadi bila kita kenal diri kita siapa, maka Allah Ta'ala campakkan kita untuk kenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah sebut dalam Quran, kalau tak baca ayat Quran ataupun ayat ini memang tak sah kita punya sembahyang Jumaat. Apa dia? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allah sebut dalam Quran dan setiap minggu tu imam, tu khatib hari Jumaat dia sebut. Apa dia? Wahai orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar takwa dan janganlah kamu mati melainkan matinya kamu taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi persoalan saya termasuk diri saya lah. Saya yang bercakap, saya yang paling dekat dengan telinga. Betul tak? Tak sampai berapa meter, inci je paling dekat. Soalannya, adakah hari ini kita sudah sampai tahap yang paling bertakwa kepada Allah? Takwa tu apa pula? Allah, bukan kuih takwa. Ada salah kuih takwa, kuih takwa. Ditambah wa pula. Taku, lepas tu dia balik patah wa, takwa. Hentam sajalah. Bukan nama kuih, tapi itu bahasa Arab, Melayunya panggil takut. Takutlah kamu kepada Allah. Tapi sebelum nak sampai kepada takut, dia kena lalu dulu daripada level yang ke bawahnya, namanya syukur. Syukur Allah bagi kita nikmat. Hari ini mungkin Allah uji kawan-kawan kita yang menjadi orang yatim piatu, anak-anak yatim. Adanya orang lain yang ada anaknya mati, anaknya kehilangan. Maka ujian setiap manusia itu berlainan dan berlainan untuk kita dekatkan diri dengan Allah Ta'ala. Jadi syukur dulu. Pertama, kita diberikan nikmat Islam. Setiap yang duduk kat sini, Alhamdulillah saya Islam. Keluar sahaja kita daripada rahim si ibu, maka si ayah mengambil anaknya, maka diletakkan telinga di bibir. Maka apa yang dikatakan? Allah
Akbar Allah. Takbir raya terus. Bukan takbir raya tapi azan, lawangan azan. Yang pertama kita jadi orang yang paling bersyukur. Jadi hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah Ta'ala, bila sebut tentang ujian, kita kena mempercayai wabil qadri, rukun iman. Pertama rukun iman apa? Percaya Allah, an tu'minu billah wal malaikatih, percaya malaikat, wa kutubih, percaya kitab-kitab, wa rusulih, percaya rasul-rasul, wa yaumil akhir, mempercayai hari akhirat. Dan yang keenam, wa bil qadrihi wa khairihi syarrihi min Allah Ta'ala, mempercayai benda yang baik itu daripada Allah, benda yang buruk pun semua daripada Allah. Kadang kita terima benda yang baik, benda yang baik, benda yang baik, tapi kadang-kadang tak terima benda yang buruk. Saya hari ini, hari-hari saya belajar untuk tanamkan dalam diri saya, satu hari kalaulah Allah Ta'ala tarik nyawa seorang insan yang saya paling sayang, mak saya. Saya duduk dengan mak, sebab tu saya smart. Mak saya yang iron baju, mak saya yang basuh baju, semua mak saya. Jadi saya tanamkan hari-hari, satu hari kalau Allah tarik nyawa mak saya, macam mana? Kalaulah hari ini kita belajar di Universiti Utara Malaysia, duduk 3, 6, 4 bulan belajar, tiba-tiba kita dapat call, adik, Kak Long, acik, mak tak ada. Macam saya juga, satu hari Allah tarik nyawa mak saya. Saya pun tak tahu esok saya balik ke, saya sampai rumah mak saya tak ada ke, sat lagi ke, esok ke, lusa ke, bulan depan ke. Jadi hari-hari saya bersedia. Tapi apakah benda itu kita mampu untuk menghadapi? Macam saya, takut juga, takut, sedih. Tapi itulah daripada rukun iman. Kadang kita terima benda yang baik, tapi benda yang tak baik, benda yang kita sedih, kita tak boleh terima. Tapi cukup saya mempercayai dalam hadis Nabi, Nabi sebut, idza matal ibnu adam inqata thalatha aqsam, bila matinya seorang manusia terputus segala amalannya, melainkan 3. Pertama, sedekah. Jadi banyakkan sedekah. Kalau tak boleh sedekah, sedekah dengan tenaga. Yang kedua, al-ilmu nafi'ah, cari ilmu yang bermanfaat dan kongsikan kepada orang. Guru saya kata, kalau kita rasa seronok buat ibadah, kita kongsi ke orang. Kalau kita seronok, kita ada ilmu, kita kongsi dekat orang. Jadi hadirin dan hadirat, kongsilah ilmu dekat Twitter ke Instagram ke Facebook dan sebagainya, kongsi. Dan yang ketiga, anak-anak waladus salihun, anak-anak yang soleh. Cukup saya nak jadi anak soleh kepada kedua orang tua saya. Kalau dia mati, mak saya ataupun ayah saya meninggal, saya nak jadi imam. Kalau ayah saya meninggal, saya nak mandikan. Cuba bayang kalau kita mandikan jenazah ayah kita, kita pegang tangan ayah, kita cakap dekat kakak, kakak ingat tak, tangan ni lah pernah cari rezeki untuk kita, tangan ini cari duit kita berpuluh-puluh tahun untuk kita belajar universiti. Kita pun ambil air siram, ya Allah ampunkanlah dosa tangan ayahku. Pergi dekat badan, ya Allah badan ini banyak membesarkan kami daripada sudut kewangan, daripada sudut kasih sayang, ya Allah ampunkanlah ayah aku, ya Allah. Lepas tu kita pergi pula sembahyang jenazah. Sembahyang jenazah adalah sembahyang yang terakhir bagi seorang anak dan seorang ayah ataupun mak. Kalau dulu kita baca Al-Fatihah dengan mak ayah, tapi hari ini kita jadi imam untuk mengimamkan sembahyang terakhir, tambah-tambah orang lelaki-lelaki. Lepas habis sembahyang, kita angkat naik jenazah, naik keranda. Sampai di keranda, kita cakap dekat abang, abang ingat tak, dulu ayah suka bawa jalan-jalan, pergi sana, pergi Port Dickson, pergi Perak, mandi Pulau Bangkok. Tiba-tiba hari ni dia dah tak ada, maka kita bawa dia sampai ke kubur. Ya Allah ampunkanlah dosa mak aku, ampunkanlah dosa ayahku, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Sampailah ditanam, sampai disimpan, kita kambus dan simpan elok doa kepada Allah. Janji Allah, janji Nabi, doa anak yang soleh pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi hadirin dan hadirat yang dimuliakan kawan-kawan saya, sahabat-sahabat, abang-abang, kakak-kakak, adik-adik sekalian, jadilah kita daripada anak-anak yang soleh. Kalau kita nak buat dosa, ingat mak ayah. Sebab itu ulama berpesan, antara pahala kita melihat satu benda adalah melihat wajah mak ayah. Kalau kita tengok wajah mak ayah kita, kita terus tak membuat maksiat. Betul tak? Dululah zaman seokok, tengok mak ayah tak berani seokok. Itu antara Allah bagi satu haibah kepada mak ayah kita. Jadi
Sebagai terakhirnya, tadi pun saya dapat kad 10 minit je tinggal. Sebagai benda berserah ataupun tidak perlu berserah, kalau benda berlaku kepada kita, satu benda ujian kecil ataupun besar, tak kira lah dia da'i ke, dia PU ke, dia ustaz ke, dia ulama, Allah bagi ujian, Allah jentik hati dia sikit, dia tetap terduduk. Tapi jangan berserah, jangan berputus asa. Tapi berserahlah semua perkara tersebut kepada Allah. Kerana inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Apa yang terjadi itu daripada Allah dan semuanya kepada Allah Ta'ala. Jadi insya-Allah mudah-mudahan apa yang saya kongsikan dalam masa 30 minit ini dapat manfaat kepada kita semua. Sebenarnya saya nak nyanyi satu lagu. Tadi buka dengan lagu, dan ni saya nak tutup dengan lagu, boleh? Okey, jadi lepas ni kita ada kesimpulan last. Jadi sekali itu sajalah daripada saya. Jadi saya kembalikan kepada Cik Moderator kita, insya-Allah. Terima kasih kepada Bro Said kita. Jadi apa yang boleh saya simpulkan daripada penjelasan Bro Said tadi ialah setiap manusia ni mempunyai cabaran yang berbeza. Jadi antara kuncinya adalah bersabar. Tidak bermakna sabar ni boleh menyelesaikan masalah, tetapi sekurang-kurangnya boleh memberikan kekuatan kepada diri ni supaya tidak mudah untuk menyerah. Dan kadang-kadang kita sebagai seorang manusia, kita perlu kata muhasabah diri. Adakah cabaran itu sebagai penghapus dosa, ataupun mungkin itu akan ada hikmah yang manis di penghujungnya. Jadi mungkin Sis Adibah, sebelum kita mengakhiri forum kita pada malam ini, mungkin boleh memberikan kata-kata akhir ataupun pesanan kepada Bro dan Sis di hadapan ini supaya lebih kuat, lebih matang dan lebih tenang apabila menghadapi cabaran kehidupan mereka. Silakan. Terima kasih kepada Afifah yang saya hormati dan Isai. Baik, sebenarnya dalam kehidupan ni macam yang disebutkan tadi, bila kita berserah, sekarang Allah bagi kita ujian. Setiap orang dia ada ujian masing-masing. Kita kadang lihat kat Instagram, orang tu happynya hidup dia. Kahwin muda, suami kaya, buat surprise naik limousine, ya, naik hot air balloon kan, bagi hadiah tu. Kita macam, alah hidup aku sedihnya kan, sendu je kan, hashtag sendu Jadi kita pun rasa macam, ya Allah tak best ni hidup aku. No. Setiap orang ujian dia Allah bagi. Setiap orang ada ujian. Berbeza ikut kemampuan dia. Berbeza ikut mana ujian tu. Kalau dia berjaya hadapi dengan baik, insya-Allah menghapuskan dosa dia, mengangkat darjat dia. Dan kadang-kadang benda kecil-kecil dalam hidup ni kita tak rasa ujian. Minat kita terhadap benda-benda yang lara contohnya. Minat kita terhadap benda-benda yang tak memberikan manfaat pada diri kita. Boleh jadi satu ujian tapi kita tak sedar. Saya dulu minat gila Korea. Saya kan cuti Sam, cerita sikit kan. Cuti Sam tu ni. Nampak kan? Sebagai opa. Okay. Ya, macam tu. Bukan dia opa lah, suami saya kat rumah. Astaghfirullahaladzim, teringat suami kat rumah ni. Apa? Ni, dekat ni waktu cuti semester asasi TESOL tu, dekat saya ingat lagi. Yang jadi saya punya turning point lah. Saya so into that movie. Saya ni ada iron board. Waktu cuti semester saya duduk atas kursi plastik, letak laptop atas iron board. Fan pun ada lah, tak lagi meletup. Ya. Lepas tu saya tengok daripada pagi sampai malam cerita You Are Beautiful. Sama pula, itu dah pula kan. You Are Beautiful, cerita apa? Perempuan tu jadi lelaki kan, konon kan. Perempuan, nama dia Jung Jandi. Ingat lagi. Jung Jandi, just macam tu kan. Jadi ya Allah, waktu tu saya fikir, bila sekarang saya fikir, kenapa lah aku menghabiskan begitu banyak masa waktu tu. Sedangkan sekarang I am yearning tau. Rasa kalau boleh nak sangat masa tu kembali balik. Dalam kesibukan menjadi isteri dan ibu, rasa macam nak sangat aku ambil masa tu, aku nak baca buku betul-betul, aku nak buat benda yang bermanfaat, aku nak solat tenang-tenang, aku nak baca sunat, apa semua. So bila kita dah kahwin, dah jadi ibu ni, kadang-kadang kita solat pun rushing. Dengan anak menangis dari rakaat pertama sampai rakaat keempat. Wal-as, wallahu ahad. Ya, dah kita sebagai ibu, jadi bukan saya nak kata jadi ibu tak best, tidak. Tapi nak katanya tolong hargai apa yang kita ada sekarang. Masa kita banyak, tolong gunakan sebaik mungkin. Kawal minat kita terhadap perkara yang tak memberikan faedah kepada akhirat kita. Sebab pesan Nabi SAW pada sahabat baginda Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu. Satu pesanan baginda yang saya nak bagi tahu pada hari ini, sampaikan maksud dia. Tolong pada Abu Dzar Al-Ghifari, Nabi pesan, tambahkan bekalanmu. Kerana jalan yang engkau lalui itu sangat jauh destinasinya.
Apa dia? Akhirat sana. Banyakkan bekalanmu. Duduk sesaja subhanallah bihamdihi. Tak perlu kita sebut kuat-kuat subhanallah bihamdihi. Dekat luar pusat Islam tu kan. Ya, kebetulan ada comel-comel solehah-solehah lalu kan lagi kuat zikir. Dia tak perlu macam tu. Dia sambil duduk macam sambil menunggu, sambil tunggu meeting. Tak ada istilah orang lain membazirkan masa saya, tak ada. Sebab we can always manage our own time. Sambil duduk boleh zikir, sambil duduk boleh istighfar. Gunakan setiap masih ada. Ya, dan saya nak berkongsi satu ikon muslimah yang saya rasa sangat memberi inspirasi dalam hidup saya sebagai wanita yang muda. Ialah satu buku. Sahabat 6 tahun saya berceramah, saya tak pernah bawa buku untuk dijual ketika ceramah. Menunjukkan saya tak berminat untuk mengangkut buku-buku ini. Tapi hari ini memang saya bawa ke mana-mana saja ceramah saya, buku yang bertajuk Dalunya ada buku saya baca, saya dah baca 4 kali. To show how I am interested in this book. Kucium Haruman Syurga, cerita tentang almarhumah yang telah meninggal dunia pada usia 29 tahun, Nur Hamizah binti Muhammad Sharif, yang dalam gambar ni. Dia meninggal umur 29 tahun. Dia belajar dekat Universiti Ummul Qura dekat Mekah. Waktu dia belajar, dia ada 3 orang anak kecil. Anak dia rapat-rapat dan dia berjaya dapat mumtaz. Mumtaz ni apa saya? Bagus lah, macam A lah kan. Dapat mumtaz. Kita macam tadi jaga anak 3 ke, anak tekak, anak tudung, anak pin tudung kan. Dapatlah B boleh lah kan. Dia jaga 3 orang anak, menguruskan rumah tangga, dapat mumtaz. Bayangkan. Apa yang kita boleh ikut? Saya kata betul, saya baca buku ni daripada muka surat pertama, habis dalam masa 1 malam. Lepas anak saya tidur saya baca. Pukul 1 pagi saya baca menangis-nangis, habis basah. Terlalu terinspirasi, saya fikir, ya Allah, apa aku guna dengan masa aku sekarang ni? Stres dengan anak kecil. Lepas tu rasa macam ala nak jadi wanita berkejaya juga. Sebenarnya saya banyak dekat rumah lah lepas saya berkahwin, sebab suami saya banyak outstation, saya banyak dekat rumah. Saya fikir, kenapa aku menyesali apa yang aku ada sekarang? Kenapa aku tak guna elok-elok? Kenapa aku mengabaikan? Kenapa aku mempersiakan? Sedangkan seorang muslimah usia 29 tahun dijemput oleh Allah Ta'ala. Kalau aku ada jalan cerita yang sama, 2 tahun lagi aku pergi. Dan apa pencapaian aku? Bukan pencapaian dunia adik-adik, bukan dapat title doktor, bukan dapat apa. Apa pencapaian aku di sisi Allah Ta'ala? It matters most. Apa pencapaian aku di sisi Allah? Di mana nilai aku di sisi Allah? Ini yang kita kena fikirkan. Sebab itu Allah pernah berfirman dalam satu hadis qudsi yang mana bermaksud, wahai hambaku, wahai anak Adam, janganlah mengabaikan ibadah kepadaku. Kerana balasannya apa? Aku akan memenuhi tanganmu dengan kesibukan, syughla, kesibukan. Dan aku akan penuhi hatimu dengan kefakiran. Hati fakir tak bermaksud kita nampak orang tu miskin, tapi hati dia sentiasa merasa tak cukup. Akan sentiasa mengejar, dan dia rasa sentiasa sibuk, tapi amalan tak bertambah. Kerana apa? Mengabaikan ibadah. Macam kita lah, ya? Tengok TV contohnya, ataupun study sibuk sangat sampailah tak pergi masjid, sampailah kita tak solat awal waktu, solat pun di hujung-hujung waktu, buat sambil lewa, tak mengaji Al-Quran. Sebenarnya Allah menambahkan kesibukan pada kita dan membuatkan hati tak tenang. Tapi Allah pesan pula, wahai anak Adam, beribadahlah kepada aku. Kalau engkau bagi masa untuk ibadah kepada aku, Allah balas 2. Yang pertama, Allah balas kepada dia, Allah penuhkan tangan dengan rezeki, dan Allah penuhkan hatimu dengan ghina, dengan kekayaan. Sebab itu kita nak hati tenang, nak hidup okey, maka ibadahlah kepada Allah. Sahabat, buku ni boleh dapat dekat luar sana. Saya bawa 33 buah saja. Sebab saya bawa naik flight, so terbatasnya. Itulah kan, baik korang ambilkan, kotak saya kena bawa balik. Buku ni saya cakap betul lah, memang sangat berbaloi untuk dimiliki. Bukan sebab nak marketing ke apa, no. Sebab saya cakap betul lah, saya malas nak rangka ayat soft sell ke apa kan. Betul so senang Nanti RM35 saja, tak ada kat kedai buku. So boleh dapat program saya bawa. Saya kata buku ni, saya kata kat suami saya, abang saya nak sebarkan buku ni, jadi awak tolong bagi saya berceramah. Jadi saya buat ceramah free kat surau-surau kat rumah saya tu, nak sebarkan buku ni. Buku ni cerita tentang wanita ini, dan bila kita baca terinspirasi. Sebab ini satu buku ni ialah kisah hidup dia. Kalau tak ada duit sangat, kongsi dengan kawan. Saya bagi 7 orang kongsi 5 RM5 seorang. Baca kongsi-kongsi, ikut turn. Siapa bayar portion paling banyak, dia dapat baca dulu. Jadi itulah saya nak kongsi benda yang baik sajalah ya. Wallahualam. Terima kasih dan insight. Terima kasih kepada semua. Doakan semoga kita mendapat keberkatan dalam hidup, dan saya doakan semua GOT Grad on time, okay?
dan dapat bekerja dengan bagus dan memberikan manfaat. Wallahu a'lam. Terima kasih Dai Adiba. Jadi mungkin Dai saya nak tambah kata-kata akhir. Silakan. Baik. Jadi last apa tak nak cakap, lupa lah. Jadi kesimpulan hasilnya, mudah-mudahan majlis pada saat malam ini Allah Subhanahu Wa Taala memberikan rahmat dan keridaan. Ada kalau pada malam ini ada yang putus cinta, jangan sedih, jangan tulis lagu dan tak seharusnya aku bertemu dirimu di dunia ini. Tak perlu nyanyi lagu, tapi banyakkan salawat Nabi. Sebab kunci kemaslahatan kita satu benda aja, Nabi. Kalau kata, ya Allah kenapa uji aku dengan mak ayah tak ada, Rasulullah waktu kecil lagi mak ayah dia tak ada. Siapa kenal anak-anak Rasulullah yang hidup? Kita kenal seorang je, Fatimah. Padahal anak Rasulullah banyak. Isteri Rasulullah ada Allah. Tapi yang kenal, semua Allah ambil. Rasulullah kaya tak? Biasa je. Tapi hidup Alhamdulillah. Jadi kalau kita rasa diuji oleh Allah, jangan berserah. Kita ingat Rasulullah lebih hebat diuji oleh Allah daripada kita. Okey. Dan terakhir, kalau seseorang perempuan dimarahi ataupun tengok seorang lelaki tengah marah, gunalah hadis Nabi. Nabi kata kalau kita jumpa orang yang tengah marah, sebutlah taghdab. Sebut apa? La taghdab. Jangan kamu marah. 3 kali Nabi bersabda, la taghdab. Tibalah kita, kenapa kau cakap Arab pula ni? Sekali Arab dah. La taghdab, la taghdab, la taghdab. Walakin tu orang lelaki, kalau perempuan tengok orang lelaki marah, sebutlah taghdab 3 kali. InsyaAllah dia berhenti marah. Tapi kalau orang lelaki-lelaki tengok orang perempuan marah, nak sebut apa? La zada. Faham tak faham? Tak faham sudah. Baiklah. Jadi sekarang itu sahajalah perkongsian. Jadi saya tutup dengan lagu. Boleh ha? Jadi lagu ini terinspirasi juga. Baru-baru ini kita tergempar jugalah di media sosial. Seorang penyanyi yang mana dia didatangi tsunami bom, namanya Ifan. Bila kita tengok video tu sampai berjuta-juta, saya duk pikat, saya meletakkan diri saya tu dekat dia. 3 hari bini dia hilang. Dia duk yakin bini dia hidup, sekali datang mati. Dengan kain, orang bawa mayat isteri dia, dia duduk dalam van jenazah, dia tengok bini dia. 3 hari sebelum nak jumpa isteri dia tu, dia duk kata, sayang, aku tahu kamu masih hidup, kamu masih hidup, kamu masih. Sekali jumpa mayat datang. Maksud tu kalau korang, kau nak jadi apa masa tu? Jadi apa? Ustazah kalau jumpa suami macam tu macam mana? Tak boleh fikir, sedih sangat Jadi saya meletakkan tempat saya dekat dia dengan kawan dan sebagainya. Jadi lagu ini mudah-mudahan terinspirasi kepada kita, dengarkanlah kemari. Nyanyi sama-sama boleh? InsyaAllah. Ada diri kat sini nanti. Sebab tak hafal juga. Nak tutup lampu sikit silau lah. Okay, sama-sama. Semoga
Okey, sama. Sungguh merdu ya suara beliau. Jadi saya rasa berakhir dengan berakhirnya persembahan itu tadi, maka berakhirlah forum Liga kita pada malam ini, iaitu berkenaan dengan Jangan Berserah #sis. Lagi sekali lah dengan topik kita pada malam ini, Liga Forum Jangan Berserah #sis dan Apa yang macam mana bro? Sis dan bro cuba. Okey. Okay, boleh nak try? Boleh. Nanti jangan lupa tag hashtag Instagram, Twitter. Follow Instagram dan Instagram. Nak kena follow Instagram. Dan Instagram underscore, lepas tu mention. Nanti okay. kita repost. 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 Nanti korang mention dan inside dekat story, nanti kita repost. Okay, so point Da'i sebenarnya follow dia. Follow. Nanti kita follow back. Follow. Oh, okay. InsyaAllah. Faham. Jadi terima kasih kepada panel jemputan kita pada malam ini. Boleh tak boleh tepukan sedikit? Perkongsian sangat bermakna saya rasa. Jadi dengan berakhirnya persembahan itu tadi, maka berakhirlah forum kita pada malam ini. Jadi saya Afifah Mokhtar mengundurkan diri dan semua kita berjumpa lagi pada masa akan datang. Season bro kuat. Okay? Assalamualaikum. Baiklah, terima kasih diucapkan kepada moderator kita, Saudari Afifah, atas pengendalian forum sebentar tadi bersama dengan kedua panel kita, iaitu Da'i Syahid dan juga Da'i Adibah. Kesaksian ini
ini hanya Tuhan yang tahu. Di hati ini aku rindu padamu. Tulus aku beri menantikan hadirmu. Hanyalah kau insan pilihanku. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini jawapan salam orang yang insaf selepas berforum. Tadi saya sempat dengar lah dekat tepi tadi kan. Tajuk dia apa tadi? Jangan berserah. Bro and sis. Bro and singer? Bro and sis. Bro ni maksudnya? Bro maksudnya? Brother. Abang. Sister maksudnya? Sis maksudnya? Sister. Maksudnya apa? Kakak. Baik. Jadi Alhamdulillah, pertama sekali kita sepatutnya rasa syukur dengan zikir Alhamdulillah, diberi kesihatan yang cukup baik. Allah gerakkan hati kita, Allah pilih kita semua pada malam ini untuk berada dalam dewan ini, untuk kita menghirup segala ilmu yang disampaikan oleh ahli panel kita. Handsome abang kita dan ni saya. Okey. Amboi. Kos mana tu? DPP mana? Baik. Dalam kita gelak tawa, dalam kita berhibur, dalam kita menghirup segala ilmu yang ada, sentiasa sematkan dalam hati kita rasa syukur pada Allah SWT. Boleh? Mengantuk ke? Mengantuk ke? Boleh tak saya nak buat satu aktiviti? Saya rasa macam tengah mengajar sekarang ni. Baik. Rapatkan tangan anda. Tapak tangan bertemu tapak tangan. Uish, rasa macam siang rasa. Saya tak nampak awak semua ni sebenarnya. Baik. Gosokkan tangan anda. Gosok. Okey, pelan. Laju sikit. Laju. Gosok. Saya nak tengok. Gosok. Laju lagi. Gosok. Laju lagi. Laju. Letak dekat pipi. Rasa apa? Rasa? Kalau sejuk tu bahaya tu. Siapa rasa sejuk tadi? Awak kan yang pakai sweater tu, dalam t-shirt putih. Bangun jap. Siapa nama? Luqman Hakim. Luqman. Tahu tak sejarah tentang Luqman Hakim? Sebutkan wasiat Luqman Hakim pada anak-anak dia. Okey, bukan tak tahu. Kita tak nak riak kan? Baik. Luqman, tadi dah gosok-gosok sejuk Sejuk. Kenapa sejuk? Bukan awak. Tak apa, saya anggap je saya tuduh awak. Kenapa sejuk? Aircon. Okey, good. Okey, gosok lagi. Gosok. Laju. Gosok laju lagi. Pandang kawan sebelah kanan. Gosok laju. Pandang kawan sebelah kanan. Letak dekat pipi mereka. Kongsilah minyak sikit. Minyak kat hidung, minyak kat pipi tu kongsi sikit. Jangan tamak. Hidup ni kena tidak sempurna iman seseorang Muslim sekiranya mereka tidak mengasihi saudara mereka sebagaimana mereka mengasihi diri mereka sendiri. Sayang tak kawan? Peluk kawan belah kanan. Perempuan dengan perempuan je. Peluk. Baik. Alhamdulillah. Okey, dah cukup. Kalau next nanti kita sembang lagi sebab pada 20 berapa hari bulan?
22 hari bulan 3 bulan depan, InsyaAllah saya akan mengadakan showcase besar-besaran di UM ini, InsyaAllah live. Jadi dekat situ ada timeline. Saya akan nyanyikan lagu-lagu daripada saya ketika UNIC, kemudian tu masa saya solo, masa saya ada band, and then termasuklah lagu-lagu ketika saya menjuarai Gema Gegar Vaganza 2018. Jadi setkan hari anda pada 22 hari bulan 3, insyaAllah. Baik, sebelum tu kita panaskan badan. Lagu ini sebuah lagu tentang hebatnya berdoa. Kalau kita rindu orang yang di kejauhan, kita rindu orang yang kita sayang, apa kita buat? Sayang mak tak? Sayang ayah tak? Mereka jauh ni, nak buat apa? Ya Allah, soleh dan solehahnya lah student UM. Berdoa ke? Apa dia? Telefon? Jangan gaduh, ikut masing-masing lah. Awak sayang, awak nak buat apa? Baik. Bila pandangan, opinion ini tidak ada yang betul dan tidak ada yang salah. Itu pandangan. Mereka melibatkan fakta-fakta dan juga fiqh. Tetapi selain daripada itu, ia hanyalah sensitivity yang perlu kita jaga. Tak faham kan? 22 bulan 3 saya buat kelas. Baik, jadi lagu ini sebuah lagu baru, Alhamdulillah. Semakin disebut-sebut lagu ini, saya tak sempat promosi di radio, di kaca televisyen dan sebagainya. Tapi Alhamdulillah dah beberapa 2 bulan lebih berada di YouTube. Hampir mencecah 500,000 lah, hampir 500,000 tontonan. Pernah dengar ke lagu ni? Saya tak sempat promotion, maklumlah, kerana menjalankan tanggungjawab menyiapkan PhD di UM ni kan. Jadi kenapa? Tak percaya? Memanglah macam budak SPM kan? Baik, kita dengar sama-sama, kita hayati mesej yang ingin saya sampaikan ini. Kita sayang mereka. Apa yang perlu kita berdoa kepada Allah SWT, mudah-mudahan doa itu sampai kepada mereka, insya-Allah. Terimalah wahai kekasihku. Bismillah. Sang pelangi bunga yang mekar kembali bila kamu ada di sisi. Terang hari mengejar mimpi kelamaan sayu di hati, walau kamu jauh di sisi, selamanya kau tetap ku cintai.
berhibur juga, ilmu-ilmu juga. Jadi semoga berjaya di dalam pelajaran anda di sini UUM. Jadi saya sentiasa mendoakan kejayaan anda. Bersabarlah dalam menuntut ilmu kerana anda akan melalui berbagai fasa-fasa ujian. Fasa bau makwa lah, fasa ekonomi tak cukup lah, fasa pakwa buat hal, makwa buat hal, pasal keluarga bermasalah, sakit dan sebagainya. Jadi teruskan bersabar, insya-Allah barakah orang yang bersabar itu ada ganjarannya di akhir perjalanan, insya-Allah. Baik, jadi saya minta maaf kalau ada salah dan silap daripada semua saya. Baru nampak Allah lambai sikit yang belakang tu. Lambai suara tak ya? Allah. Baik, jadi terima kasih banyak-banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa 22 hari bulan 3. Baiklah, terima kasih diucapkan kepada Fitri Haris atas persembahan beliau sebentar tadi. Dan sekadar perkongsian, Fitri Haris merupakan juara program Gemar Gegar Vaganza musim kedua. Sekali lagi mungkin kita boleh berikan tepukan untuk tetamu jemputan kita pada malam ini. Terima kasih. Baiklah hadirin, majlis diteruskan dengan menjemput Yang Berusaha Profesor Madya Dr. Ismail bin Ishaq, Pengarah Pusat Islam Universiti Utara Malaysia, diiringi Ustazah Nur Azlina binti Zaini dan Saudari Nur Hafizah untuk sesi penyampaian cenderamata kepada panel jemputan kita pada malam ini. Baiklah, dijemput saudara Syed Shah Iqbal bin Syed Muhammad Syaiful Jamalulai atau dikenali Dai Syed. Seterusnya dijemput Ustazah Nur Adiba binti Rozaid, Seterusnya dipersilakan saudara Muhammad Fitri bin Haris. Dan seterusnya tidak dilupakan kepada moderator Liga Forum kita pada malam ini, saudari Amira Afifah binti Mokhtar. Baiklah, mungkin ada sedikit sesi fotografi bersama tetamu jemputan di atas pentas. terima kasih diucapkan kepada barisan Div-Div Kehormat atas penyempurnaan penyampaian cenderahati sebentar tadi.
Bunga seroja di atas cemara, jatuh sekuntum di atas para. Andai kata tersilap bicara, maaf jua yang kami pinta. Di atas dahan burung tempua melihat rusa tepi berigi. Salam perpisahan untuk semua di lain masa bersua lagi. Sekiranya terdapat sebarang kelemahan dan kekurangan dalam pengendalian program pada malam ini, kami bagi pihak pengurusan dengan rendah hati ingin memohon maaf dan atas kesilapan kami pada malam ini. Sesungguhnya yang baik itu datang dari Allah yang Maha Esa dan yang lemah itu datang dari kami sendiri. Sekian sahaja, salam hormat, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin sekalian, majlis mengumumkan keberangkatan keluar barisan div-div kehormat meninggalkan majlis. Hadirin mohon untuk berdiri.